Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Baik buka slide. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan terdiri daripada 3 orang lah. Anas sendiri, yang kedua Ustaz Ahmad Faiz, dan yang ketiga Ustaz Yaman. Dia boleh gerak ke? Gerak, nampak gerak? Okey. Pengajian kurikulum pendidikan Islam menengah terdiri daripada, kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Humaini bin Abdul Razak. Yang kedua, Muhammad Faiz Hafizuddin bin Aubadillah. Dan yang ketiga, Ustaz Muhammad Zamani bin Zakaria. Okey, seterusnya tajuk cabaran guru pendidikan Islam dalam era revolusi industri 4.0. Okey, terus kepada pengenalan. Kemunculan era revolusi industri 4.0 telah memberi kesan yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuklah pendidikan Islam. Pendidikan di Malaysia telah mengalami gelombang baru dalam fasa pembaharuan dunia pendidikan, iaitu pendidikan abad ke-21, PAK21 dan revolusi industri 4.0, RI 4.0. RI berkait rapat dengan aplikasi teknologi moden, digital, penyebaran maklumat serta pengenalan kepada komunikasi moden seperti penggunaan telefon pintar dalam urusan seharian. Telah terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, iaitu suasana suatu zaman yang masanya menjadi singkat, jarak sudah menjadi dekat dan komunikasi pula menjadi lebih rapat. Ini telah menjadi realiti. Jika dilihat dalam konteks pendidikan pula, model pembelajaran sedikit sebanyak digantikan dengan model pembelajaran yang baru. Guru banyak menjadi fasilitator kepada pelajar. Seterusnya, proses pembelajaran juga tidaklah terbatas hanya kepada guru yang ada. Murid bukan saja dapat berguru dari dalam dan luar negeri, bahkan juga dari negara lain dengan hanya menggunakan teknologi moden. Media yang digunakan juga tidak terbatas hanya dengan kertas dan pen, tetapi menggunakan e-learning, e-book dan gadget yang melibatkan kecanggihan teknologi masa kini. Perubahan ini telah memberi kesan kepada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah dalam dunia pendidikan. Secara tidak langsung, pendidikan Islam juga mengalami perkembangan dan perubahan. Dalam era ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sehingga mengubah dunia dari RI 1.0 sehinggalah RI 4.0 sekarang. Oleh itu, sistem pendidikan di negara ini mestilah seiring dengan revolusi industri 4.0 ketika Malaysia sedang menuju ke arah era itu. Rafidah Aziz 2019. Pendidikan juga perlu berkembang dengan pantas lari dengan era kini agar pelajar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia semasa. Selain itu, manusia juga diseru supaya mendidik anak sesuai dengan zaman mereka. Seperti mana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Seterusnya, cabaran RI 4.0 terhadap guru pendidikan Islam, saya serahkan kepada Ustaz Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Khomini di atas pendahuluan pembentangan ini. InsyaAllah saya akan sambung pembentangnya dengan cabaran RI 4.0 terhadap guru pendidikan Islam. Terdapat 3 yang saya akan sebut cabarannya.
Yang pertama, guru perlu memikirkan kaedah bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara baru. Kaedah pengajaran dan pembelajaran Islam sebelum ini secara berkesinambungan telah dilakukan mengikut tradisi yang penuh dengan nilai-nilai agama. Seperti mana kita pada zaman dahulu menggunakan sistem talaki. Orang panggil belaga lutut ke lutut lah. Sistem talaki. Okey, penyampaian dalam Islam pada asasnya telah dibuat dengan teliti dan disampaikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya berdasarkan kitab-kitab muktabah. Pendidikan digital memerlukan guru memikirkan kaedah bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara baru. Kesekaran berlaku terutamanya dalam bidang ibadat yang banyak menggunakan kaedah demonstrasi bagi memberikan kefahaman kepada murid. Maka guru perlu memikirkan cara untuk membawa kemahiran demonstrasi tersebut ke dalam media digital. Seterusnya poin yang kedua, maklumat agama melalui internet dilihat terlalu terbuka dan bebas tanpa tapisan. Kalau kita tengok hari ini, dalam Facebook siapa saja boleh membuat status. Semua pakat nak berubuk, nak berlumba-lumba untuk menjadi orang yang pertama sebagai melaporkan apa-apa cerita lah. Ingin menjadi orang yang pertama walaupun cerita itu ataupun laporan yang dibuat dalam Facebook itu tidak tahu lagi betul ke benar ke macam mana. Semua pada hari ini dengan internet yang terbuka luas ini pakat nak jadi orang nombor satu. Okey, masyarakat Islam menyanjung tinggi nilai kandungan maklumat keagamaan yang sentiasa berada pada tempat yang paling berintegriti. Seterusnya, kandungan maklumat agama melalui internet dilihat terlalu terbuka dan bebas tanpa tapisan serta boleh dilakukan oleh sesiapa saja dengan cara memuat turun berita secara bebas. Kalau kita tengok sehari dua ni gaya-gaya pasal seorang ustaz kata orang yang COVID mati ni tanam dia serupa dengan orang mati syahid. Maknanya tanam gitu je. Padahal ada apa pengurusan dia lah dengan tayamumnya dia. Begitulah apabila suatu perkara itu boleh muat turun dengan bebas, maka akan terjadilah polemik ataupun kekacauan. Maklumat pengajaran Islam dilihat semakin dihimpit oleh timbunan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal. Berlakunya kecelaruan maklumat agama yang membawa kepada implikasi fobia terhadap kandungan maklumatnya. Maka murid yang ditugaskan untuk mencari maklumat bagi menyiapkan tugasan yang diberikan guru perlu dibimbing untuk mengenal pasti maklumat yang benar. Jadi dalam proses cabaran ini, guru perlu membimbing juga pelajar itu sebab apa? Pada hari ini semua pelajar kita boleh tengok sendiri dalam internet ataupun dalam Google pelbagai maklumat yang ada. Tapi untuk memastikan maklumat itu betul, pelajar perlu merujuk kepada guru. Jangan terus ambil, terus amal, terus macam-macam lah. Kira ambil, orang panggil, ambil dulu, ambil bukti-bukti. Tidak tanya dulu kepada orang yang lebih berilmu. Okey, untuk poin yang ketiga, pendidikan digital boleh mencabar konsep mutawatir yang dibawa oleh Islam. Ruang internet yang terbuka dan bebas boleh menjadikan semua penjelasan agama begitu mudah didapati, menyebabkan berlakunya penumpukan maklumat agama secara berlebihan yang membawa kepada masalah kebanjiran maklumat. Ia boleh mewujudkan suasana huru-hara dalam mencari maklumat yang dapat dipercayai. Justru alam media baharu memerlukan ukuran dan metrik yang tepat untuk menentukan kewibawaan maklumat dan tanggungjawab. Muhammad Sani 2009. Maka Islam datang
dengan membawa disiplin dalam mempelajari dan mengajar ilmu dengan memastikan ilmu yang dipelajari mesti mempunyai sumber yang jelas dan telah disepakati oleh beberapa individu yang benar-benar layak, serta mustahil untuk individu tersebut membuat pendustaan terhadap ilmu yang dimilikinya. Okey, persediaan guru pendidikan Islam dalam mendepani cabaran pendidikan era digital RI 4.0. Seterusnya saya menyerahkan perbentangan ini kepada sahabat saya Ustaz Zamani. Sekian. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Faiz. Sebenarnya slide teguk tu Ustaz Faiz. Tak apalah nak tengok hak sendiri. Okey, saya akan ambil alih pada cabaran revolusi industri 4.0 terhadap guru pendidikan Islam. Justru itu, di alam media baru memerlukan ukuran dan metrik yang tepat untuk menentukan kewibawaan maklumat dan tanggungjawab. Itu kata-kata daripada Muhammad Sani pada 2009. Maka Islam datang dengan membawa disiplin dalam mempelajari dan mengajar ilmu dengan memastikan ilmu yang dipelajari mesti mempunyai sumber yang jelas dan telah disepakati oleh beberapa individu yang benar. Saya silap tu apa tu? Mula. Sebab saya buka saya. Sebenarnya persediaan. Bagi saya persediaan guru pendidikan Islam dalam mendapati cabaran pendidikan era digital 4.0. Yang pertama, guru perlu ada pengetahuan yang berkaitan teknologi digital sebagai pendedahan awal. Okey. Iaitu dengan memberikan kepada guru itu pendedahan awal kepada guru pendidikan Islam sebagai gambaran umum terhadap fungsi teknologi dalam bidang pendidikan. Maknanya bagus sepatutnya guru ni kena ada pendedahan terhadap bagai-bagai teknologi lah, bagai canggih-canggih lah kita panggil lah ni, bagai IT ni. Janganlah awak kita ni guru pendidikan Islam ni orang panggil jumuk dia. Kalau orang dulu panggil kata jumuk, dok kena up to date juga orang panggil. Pendedahan awal ini merupakan satu galakan sebelum timbulnya minat terhadap penggunaan teknologi secara kreatif dan interaktif oleh guru pendidikan Islam. Biasanya benda-benda ni guru kita ni kata takut sebelum dia terkenal je benar. Kalau bila dah kenal tu dia minat benda-benda lagu ni. Lebih-lebih lagi orang-orang hok zaman generasi Y, generasi Z, generasi hok terbaru ni memang beranuk dengan handset. Pentingnya pendedahan awal ini kerana ia merupakan satu galakan teknologi sebagai keperluan terhadap pelbagai kemahiran lain. Maka ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kepada kementerian dan pihak lain agar menekankan literasi serta penggunaannya terhadap guru pendidikan Islam sejak awal pelatihannya. Okey, yang kedua, bagi persediaan guru ni ialah peranan kerajaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasakan ilmu ICT. Kerajaan dan kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, seharusnya menyusun dan merancang program dan latihan berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi ICT bertujuan memberi pendedahan kepada guru pendidikan Islam terhadap penggunaan dan perkembangannya dalam dunia pendidikan. Macam ni lah. Setiap ada perubahan gapo tu biasanya ataupun macam Allah ni macam nombor baru ngaji kita ni PDPR. Akan ada semua webinar lah, gapo lah, cara nak guna Zoom lah, cara nak guna Google Meet lah, guna Classroom lah, gapo lah. Macam dengan sekolah terbaru-baru ni dalam minggu lepas buat gapo orang panggil tu. Taklim atau webinar gitulah. Yang pasal cerita pasal Google Classroom baru belajar. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita
ada persedia pengurusan kita ataupun atas kita tu ada dah nampak inisiatif lagu mana kalau benda ni berpanjangnya kalau kita akan ada persedia. Persediaan yang ketiga ialah pembudayaan, kreativiti dan inovasi dalam industri pendidikan. Perkembangan teknologi yang pesat perlu disahut oleh warga sekolah dengan berusaha menyiapkan diri dalam menghadapi cabaran pada masa depan. Era evolusi industri 4.0 lebih menumpukan penggunaan data secara globalisasi, pembinaan robot genius, pemanduan secara kendiri serta neuroteknologi otak dan pembaikian genetik. Maksudnya sekarang ni bukan orang belajar IT saja, belajar bahagian juruterus ke, bahagian mekatronik ke, kena kreatif, kena inovatif ke apa. Kena pakai komputer, tangan dok. Guru pendidikan Islam pun kena lagu tu juga. Kesimpulannya, dalam memacu revolusi industri, kita tidak harus meninggal terus nilai-nilai Islam. Kerana ia merupakan perisai diri yang paling berharga. Teknologi bukanlah sesuatu yang buruk. Namun manusia yang menggunakan teknologi itu yang memburukkan keadaan. Pendidikan Islam mampu melahirkan insan yang terdidik dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi ke arah dunia dan akhirat. Maksudnya kita jangan tolak benda ni. Sebab hak rosak bukan benda ni hak rosak. Hak rosak orang yang gunakan. Benda ni kalau kita guna dengan molek, ia memberi manfaat yang benar-benar bermanfaat. Tapi jangan gunakan kepada ke arah benda yang buruk. Maka buruklah hasilnya yang kita dapat. Okey. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.